Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Kerja kebajikan tak dapat diteruskan kerana dana dibekukan, Zahid. Berita penuh, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa beliau tidak dapat meneruskan kerja-kerja kebajikan berikutan dana Yayasan Akal Budi dibekukan selepas beliau didakwa di mahkamah. Ahmad Zahid, 69, mendedahkan perkara itu ketika disoal peguamnya Datuk Ahmad Zaidi Zainal semasa membela diri atas 47 pertuduhan membabitkan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Sejak saya dituduh di mahkamah 2018, akaun Yayasan Akal Budi dibekukan dan saya tidak mampu lagi beri bantuan kebajikan, katanya ketika memberi keterangan dari tempat saksi pada hari pertama prosiding membela diri. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, dana yayasan itu bukan sahaja disalurkan bagi kerja-kerja kebajikan di Parlimen berkenaan, malah disumbangkan untuk pembinaan masjid di Yunnan, China yang menelan kos RM3.8 juta ringgit dan pengubahsuaian masjid lama berusia 400 tahun di perkampungan Melayu di Cape Town, Afrika Selatan yang menelan kos US 1 juta. Selain itu katanya, Yayasan Akal Budi turut membiayai kos pengubahsuaian sebuah gereja lama yang dibeli oleh komuniti Islam di Perth, Australia untuk dijadikan masjid. Yayasan Akal Budi juga mengeluarkan dana berjuta ringgit bagi percetakan Al-Quran untuk diedarkan ke negara-negara minoriti Islam seperti Kamboja, China, Korea dan beberapa negara lain katanya. Ahmad Zaid berkata, yayasan itu turut menyumbang RM8 juta ringgit bagi pembinaan dataran Masjid Tuminah Hamidi yang masih dalam proses pembinaan, selain menyalurkan bantuan kepada keluarga kaum Cina dan India sempena perayaan Deepavali dan Tahun Baru Cina. Ahmad Zaid, objektif Yayasan Akal Budi adalah menjurus kepada agama Islam. Mengapa sumbangan itu juga disalurkan kepada agama lain? Ahmad Zaid, saya adalah rakyat Malaysia yang sebenar dan Islam agama saya. Berlaku adil kepada lain-lain agama sebab itu menjadi tanggungjawab saya untuk memberi kemudahan kepada agama lain bagi mereka melakukan aktiviti berkaitan penganut agama berkenaan. Beliau berkata, yayasan juga menanggung perbelanjaan tiket, hotel, makan minum anggota-anggota polis dan keselamatan serta pembantu yang terlibat semasa bencana pesawat MH17 17 Julai 2014. Kepada soalan Ahmad Zaidi, mengapa kerajaan Malaysia tidak membiayai kos berkenaan, sebaliknya ia ditanggung oleh yayasan, Ahmad Zahid berkata kejadian itu berlaku secara tiba-tiba dan waktu itu masih belum dapat wang pendahuluan dari kerajaan. Oleh itu, yayasan membiayai perbelanjaan kumpulan forensik polis di Raja Malaysia PDRM serta anggota keselamatan lain untuk dihantar ke sana, Ukraine, bagi mengenal pasti mayat penumpang MH17. Saya dan Ketua Polis Negara turut pergi ke Ukraine, jelas Ahmad Zahid. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya melibatkan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Pada 24 Januari lepas, Mahkamah memerintahkan Ahmad Zahid membela diri terhadap kesemua pertuduhan selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Square bersambung Jumaat 15 April.